Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah pun menjayakan, menyumbang dan juga berkhidmat di dalam segala aktiviti, program-program, pelbagai bentuk pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Surau An-Nur ini. Seterusnya hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati, dikasihi, mudahan diberikan keberkatan, keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia serta inayah yang telah pun diberikan, diagihkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita semua pada hari ini. Dijadikan kita di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu waktu untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Waktu yang tidak pernah disia-siakan oleh orang-orang yang soleh, melainkan dimanfaatkan waktu ini, diisi waktu ini untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan ibadah yang sunnah. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', berhimpun di dalam sebuah perhimpunan yang ianya mudahan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Justru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dan juga segala bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi suatu kebajikan dan juga pahala hasanat yang memberatkan mizan di hari kiamat pada tiap-tiap kita yang hadir pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, angkatkanlah darajat kami dan juga golongkanlah kami dalam kelompok manusia yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami berdaya dan berjaya berjalan di atas landasan syariat-Mu, bernaung di bawah naungan rahmat-Mu, dan pakaikanlah kami dengan pakaian keimanan, ketakwaan dan juga khasyah kepadamu, ya Allah. Jadikanlah sepanjang kehidupan kami adalah kehidupan yang Engkau redai, Engkau berkati dan juga Engkau berikan pertolongan sebanyak-banyaknya, ya Allah. Hidupkanlah kami di atas muka bumi ini yang sementara dalam keadaan ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Engkau sematkanlah di dalam hati kami segala perkara yang mahmudah, dan buanglah, bersihkanlah hati kami daripada perkara-perkara yang mazmumah, ya Allah.
Mudahan apa yang kami lakukan pada hari ini menjadikan kami semakin baik dan juga semakin beriman kepadamu ya Allah. Jadikanlah setiap amalan ibadah kami, bacaan Al-Quran kami dan salat kami semakin hari bertambah tadabbur, bertambah khusyuk kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah segala kebajikan, segala khidmat dan juga segala bantuan kami kepada manusia ya Allah semakin hari semakin ikhlas kerana-Mu ya Allah, sehinggalah kami menemukan ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan jauhilah kami daripada kewafatan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril alaihi salam dan bertanya berkenaan dengan 4 perkara. Salah satunya adalah akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, beritahu aku berkenaan dengan bila berlaku hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kamu tanya ini tidak lebih mengetahui berbanding orang yang bertanya. Maksudnya kamu lebih tahu berbanding aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan lagi, akhbirni an amaratiha. Beritahu aku wahai Muhammad, apakah amaran-amarannya, apakah petanda-petandanya. Lalu dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan 2 perkataan, anta lidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Melahirkan seorang wanita hamba sahaya, anak yang menjadi tuannya. Dan kamu melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, miskin, tidak ada perbelanjaan, mengembala kambing. Mereka ini berlumba-lumba di dalam sebuah pembangunan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada 2 baris ayat ini, ianya adalah asas kepada terbentuknya semua petanda-petanda akhir zaman. Semua petanda hari kiamat terasas, terbentuk daripada 2 perkataan ini. Walau bagaimanapun 2 perkataan ini adalah suatu simbolik ataupun suatu simbol ataupun suatu petanda yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki suatu bahasa ataupun suatu penyampaian yang tersirat. Kalau kita ini memerhatikan semua daripada petanda-petanda ataupun daripada hadis yang menceritakan tentang petanda hari kiamat, semua hadisnya akan berbentuk maknawi ataupun berbentuk perkataan yang tersirat. Tujuannya adalah ianya adalah perkara yang tidak semestinya berlaku seperti mana yang disebutkan, tetapi ianya berlaku seperti mana yang dialami oleh peradaban zaman. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, telah pun kita memperbincangkan di dalam surau ini berkenaan dengan apakah maksud wanita hamba sahaya melahirkan anak menjadi tuan.
Ianya memberikan suatu makna, suatu maksud di zaman kita sekarang ini. Wanita hamba sahaya itu adalah suatu sistem pendidikan. Adapun anak yang menjadi tuan, dianya adalah generasi baru yang ianya terdidik di dalam institusi pengajian tersebut, sistem pendidikan tersebut, yang ianya berlaku secara langsung ataupun tidak langsung, berlaku secara rasmi ataupun tidak rasmi, membentuk syakhsiyah ataupun membentuk kepribadian yang semakin sombong kepada orang yang sebelumnya. Pendidikannya mendidik dia menjadi sombong, mendidik dia semakin memandang kepada dirinya, mendidiknya semakin merasa tinggi diri berbanding orang terdahulu. Sebab itulah di zaman sekarang ramai daripada manusia memandang dirinya lebih baik daripada para ulama terdahulu. Sampaikan ada yang mempertikaikan tentang pendidikan. Katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tu, dia belajar sampai mana? Sampai ada yang mempertikaikan sampai ke tahap ini. Memberikan makna sistem pendidikan itu memang benar-benar wujud, memang benar-benar ada. Kerana tidak akan terbentuk suatu syakhsiyah, terbentuk suatu pendirian dalam jiwa manusia, melainkan ianya telah pun diterapkan di dalam suatu sistem ataupun suatu institusi yang menjadikan ianya sedemikian. Mustahillah kalau manusia itu hidup di dalam persekitaran, hidup di dalam suatu pendidikan yang penuh mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menegakkan syiar Islam, yang melaksanakan segala sunnah, akan lahir alumni ataupun akan lahir lepasan yang mempertikai sedemikian. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu wahai Muhammad melihat orang yang berkaki ayam, yakni tidak berkasut, tidak berselipar, orang yang bertelanjang, tidak memiliki pakaian, orang yang miskin perdana, tidak ada pendapatan, mengembala kambing, pekerjaan mereka pekerjaan yang rendah, berlumba-lumba di dalam sebuah pembangunan. Maksudnya mereka itu berkejar-kejar, mereka itu bertanding, mereka itu bersaing untuk mendapatkan suatu perkara yang nampak megah, untuk mendapatkan suatu perkara yang nampak seperti mana dibanggakan oleh manusia. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman tidak menjadikan dunia ini sebuah perlombaan, tidak menjadikan dunia ini suatu pertandingan. Kalaulah dunia ini dipertandingkan, maka orang yang kalah ataupun yang menangnya langsung tidak ianya boleh dikaitkan dengan kejayaan dan juga kegagalan. Orang yang menang di dunia belum tentu menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalah di dunia belum tentu kalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malahan subhanallah, segala piawaian yang diletakkan dalam bentuk keduniaan,
ianya tidaklah merujuk kepada apa yang ianya dilihat dengan mata kepala daripada hakikatnya. Sebagai contoh, kalau mengikut piawaian ataupun mengikut penilaian dunia ini, orang yang hidup itu berjaya dan yang mati itu adalah orang yang kalah. Ini sebenarnya suatu doktrin yang telah pun diletakkan di dalam mana-mana filem ataupun di dalam mana-mana program dalam bentuk keduniaan. Kalau mati itu maksudnya kalah. Kalau kita tengok filem kan, contohnya filem aksi, kalau orang tu dia lawan-lawan, lepas tu dia mati ataupun dia kalah lah, maka itu maksudnya gagal lah tu. Maksudnya gagal. Yang mati tu kalah maksudnya, yang hidup tu menang. Jadi sebab itulah tidak ada dalam mana-mana filem yang kita lihat hero tu mati. Hero mesti hidup. Orang jahat pun mesti mati. Subhanallah. Tapi dalam peradaban dunia ini, agama menunjukkan bahawasanya orang yang mati itu tidak semestinya kalah. Malahan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kematian yang baik, seperti mana husnul khatimah dan juga syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malahan orang Islam diajar tentang kematian yang dicemburui. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mengikut piawaian dunia, penilaian keduniaan, bahawasanya kalau orang itu kaya maksudnya berjaya. Kalau orang itu sudah pun memiliki pendapatan, maksudnya orang itu sudah pun berjaya. Ukuran pada keduniaan zaman sekarang ini, dua perkara sahaja maksudnya berjaya. Yang pertama, duit semakin banyak. Yang kedua, nama semakin famous. Kalau nama semakin famous, masuk TV, masuk radio, media sosial, maksudnya berjaya tu maksudnya. Maksud pada pandangan mata keduniaan, kita tak kata pada pandangan mata manusia lah. Ada juga manusia yang tidak begitu. Dan juga kalau orang itu memiliki pendapatan, keretanya kereta besar, rumahnya rumah banglo, subhanallah, maka dia anggap berjaya. Ini adalah pada sudut piawaian ataupun penilaian keduniaan. Kalau miskin maksudnya gagal. Kalau tak ada duit maksudnya dia gagal. Cuba kita lihat dia dalam mana-mana kelas-kelas perniagaan akan mengumpamakan orang miskin itu gagal. Akan mengibaratkan kalau tidak ada duit itu maksudnya gagal. Sedangkan berapa ramai dalam peradaban sejarah umat Islam orang yang miskin tetapi Allah Subhanahu wa taala redai sereda-redanya. Uwais Al-Qarni yang dikatakan rajulun ma'rufun fis sama' majhulun fil ard. Seorang lelaki, seorang pemuda yang sangat-sangat popular di langit dan tidak langsung terkenal di bumi. Atas muka bumi ini tak siapa pun tahu siapa. Orang yang kenal Uwais Al-Qarni itu, orang yang kenal pun orang yang menganggap dia tu orang gila. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan afikum Uwais, mengumpulkan para hujjaj, orang-orang yang datang haji. Kata Sayyidina Umar, semua orang yang datang haji cuba duduk kecuali Ahlul Yaman, jangan duduk lagi. Semuanya pun duduk, tinggallah beberapa kelompok manusia. Lalu Sayyidina Umar mengatakan semua daripada orang yang datang haji duduk kecuali daripada Murad, daripada keluarga Murad. Lepas tu duduklah bahagian daripada yang berdiri tadi, duduk, tinggallah beberapa kelompok ataupun beberapa orang. Lalu Sayyidina Umar mengatakan bahawasanya semuanya duduk kecuali daripada ahli Qarn ataupun daripada Qarni. Semuanya duduk melainkan seorang lelaki. Seorang lelaki itu
Katanya, a'anta Uwais, adakah kamu itu Uwais Al-Qarni? Katanya, tidak wahai Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, afikum Uwais? Adakah di kalangan kamu ada seorang lelaki namanya Uwais? Orang lelaki yang berdiri itu katanya, ya Amirul Mukminin, ma'arafna Uwais Al-Qarni illa rajulun fihi ham. Kami tak kenal Uwais Al-Qarni wahai Amirul Mukminin, melainkan dia seorang lelaki yang kami anggap dia gila. Itu Uwais Al-Qarni. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Kata Rasulullah ketika mana hidup Nabi Muhammad, katanya, ya Umar wa ya Ali, idza laqaituma Uwais Al-Qarni min ahli al-Yaman fas'ala an yastaghfir lakuma rabbukuma yaghfir lakuma rabbukuma. Wahai Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Ali, kata Rasulullah, kalau kamu berdua bertemu dengan Uwais Al-Qarni daripada Ahlul Yaman, daripada warga negara Yaman, maka minta daripada dia supaya beristighfar kepada kamu berdua, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu berdua. Allahu Akbar. Ini siapa ni? Rasulullah cakap dengan siapa tu? Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Di antara para sahabat yang paling afdal di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh untuk jumpa dengan seorang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tak pernah bertemu pun dengan Uwais Al-Qarni. Dahlah dipesan supaya berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Dipesan juga supaya memohon istighfar. Wahai Uwais Al-Qarni, istighfar untuk kami. Ibarat itu. Kalaulah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pun Rasulullah suruh mohon istighfar daripada orang lain, apatah lagi kita ni. Jangan-jangan kalau kita ni istighfar, Allah Ta'ala tak ampunkan lagi dosa. Istighfar kita bukannya khusyuk, bukannya ikhlas. Kita ni banyak istighfarkan orang lain. Orang lain buat jahat, kita pun astaghfirullahalazim. Itu bukan istighfar, itu memperlekeh namanya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, dalam peradaban zaman telah pun memberitahu kepada kita, membuktikan kepada kita bahawasanya kejayaan atas muka bumi ini Allah Ta'ala tentukan dengan apa yang diinginkan, apa yang dimahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalaulah hanya disebabkan kejayaan ataupun disebabkan keduniaan dianggap berjaya, maka lebih berjaya lagi Fir'aun berbanding Musa. Fir'aun dahlah kaya raya, kemudiannya seorang pemimpin, sedangkan Nabi Musa rakyat jelata, tak ada jawatan. Dan Nabi Musa alaihi salam pula bukan seorang pemimpin. Kalau nak dikatakan kekayaan itu adalah kejayaan, lebih berjaya lagi Abu Jahal berbanding Nabi Muhammad. Abu Jahal itu banyak hartanya, pemimpin pula tu, pembesar kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakyat jelata, tak ada apa-apa pun duit, tidak ada apa-apa pun daripada harta. Maka siapa yang berjaya? Kalau ikut sudut pandang mata manusia sekarang, ya Abu Jahal yang berjaya. Astaghfirullahalazim. Dan begitulah seperti mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga Namrud. Namrud adalah seorang yang kaya raya, memimpin dunia pula tu, bukan memimpin kota Babilonia saja. Sampaikan satu dunia dipimpin oleh Namrud la'natullah. Tetapi Allah Ta'ala melaknat Namrud di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihi salam dahlah pada waktu itu masih muda lagi, miskin pula tu,
bukan pemimpin lagi. Subhanallah. Maka kalaulah situasi itu wujud di zaman sekarang, jangan kita pelik kalau orang itu lebih mengagungkan kebatilan berbanding kebenaran. Jangan pelik kita ini kalau orang lebih sokong orang-orang ahli maksiat daripada ahli ibadah. Kerana penilaian pada sudut pandang piawaian dunia, bahawasanya orang-orang yang berjaya itu maksudnya orang-orang itu memiliki jawatan dan kaya. Kalau orang itu kaya, orang itu memiliki jawatan, maksudnya berjaya. Tapi kalau orang itu miskin, walaupun meninggal dunia husnul khatimah, tak dianggap berjaya, dianggap gagal. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada banyaklah daripada persepsi-persepsi. Ada yang mengatakan orang miskin tu bukan sebab dia benar-benar miskin, tapi dia tak uruskan harta bendanya. Lebih kurang macam itulah perkataan. Tapi tak kisahlah kalau begitu pun, sudut pandang manusia memang pada harta, bukan pada kepribadian dan juga keimanan. Subhanallah. Kita sekarang bukannya nak cerita pasal pengurusan harta benda ke ataupun pengurusan keuangan ke. Sebab Rasulullah sendiri pun ketika mana diberikan kekayaan pada waktu pagi, semua benda tu habis dibelanjakan, diinfakkan. Rasulullah tak ada apa-apa balik pada waktu petang. Adakah kita ini nak mendakwa Rasulullah tak reti menguruskan hartanya? Macam mana? Rasulullah pada waktu pagi berjuta bilion dapat daripada pemimpin-pemimpin, dihadiahkan kepadanya. Maksudnya kaya Rasulullah. Keluar rumah dalam bentuk banyak harta benda dibawa. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah, kosong poket-poketnya semua daripada harta benda, diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala kepada fakir miskin. Subhanallah. Sedemikian ni, dalam bentuk yang sedemikian, adakah kita nak mendakwa Nabi Muhammad SAW tak pandai menguruskan hartanya? Kalau itu yang kita sebutkan, maka rosaklah akidah. Pasal apa Nabi Muhammad SAW sebahagian daripada akidah umat Muhammad. Sampaikan Nabi Muhammad SAW keluar daripada Masjid Nabawi, memimpin tangan seorang wanita, pegang tangan perempuan, bawa keluar. Semua para sahabat pandang kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berhenti daripada berjalan, lepaskan perempuan itu pergi kepada para sahabat. Katanya, wahai para sahabatku, wanita itu adalah Sayyidatuna Safiyah Ummul Mukminin. Dia adalah isteriku sekarang. Aku telah pun menikahinya. Para sahabat mengatakan, lima tukhbiru ilaina ya Rasulullah, kenapa kamu beritahu kepada kami wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, walaupun kamu semua para sahabatku, sedikit sahaja ada rasa prasangka kepadaku, rosaklah kamu punya keimanan. Sekarang ini berapa ramai manusia yang rosak dia punya persepsi kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Kalaulah subhanallah kita ini melihat kepada sejarah ataupun sirah Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah dikatakan pada waktu pagi diberikan dengan harta kekayaan, dengan hadiah dan sebagainya, maka bila balik pada waktu petang habis dibelanjakan. Kalaulah kita pun sangkakan, maksudnya Rasulullah tak ada uruskan hartanya ya, rosak kita. Astaghfirullahalazim. Jangan sesekali kita boleh berfikir apa yang kita nak fikir di atas muka bumi ini, tetapi jangan berfikir keburukan walaupun sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, itu adalah ukuran kejayaan di dalam dunia. Maka apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu perkara yang menjadi asas kepada petanda-petanda hari kiamat yang sangat banyak yang kita lihat pada zaman sekarang. Yang pertamanya disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berkaki ayam. Yang keduanya orang-orang yang bertelanjang.
Yang ketiganya orang-orang yang miskin, tak ada duit. Yang keempatnya orang-orang yang mengembala kambing. Mereka ini semua dengan sifat mereka, dengan imej mereka ini berlumba-lumba untuk mendapatkan suatu pembangunan. Para ulama terdahulu mentafsirkan berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Tapi guru kami mengatakan itu tafsiran zaman dahulu. Adapun zaman sekarang, bangunan yang tinggi kita lihat tidak pernah merosakkan apa-apa akidah umat Muhammad. Tak ada pula kita pergi dekat KLCC, bila tengok saja KLCC itu tinggi, kita pun jadi rosak keimanan. Tak ada. Tak ada siapa pun jadi syirik bila melihat bangunan yang tinggi. Tetapi apa yang berlaku adalah berlumba-lumba untuk menjadikan diri sendiri pada jabatan, pada kedudukan dan juga pada pandangan mata manusia, berlumba-lumba ingin mendapatkannya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 daripada image ataupun daripada sifat tadi adalah simbolik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifatkan manusia-manusia yang ianya wujud di akhir zaman. Bila dikatakan berkaki ayam tidak berkasut, bukan maksudnya tak pakai kasut, iaitu tidak ada slipper ataupun sandal di kaki. Tetapi yang dimaksudkan orang yang tidak berjalan di atas pemikiran yang betul. Kerana di dalam Islam, akal kita ini adalah seperti mana kasut. Akal kita ini seperti mana kaki kita, iaitu kita berjalan di atas sebuah pemikiran. Dan kaki kita harus memiliki lapik, harus memiliki alas, supaya tidak tercedera, tidak terpijak najis dan juga tidak kotor. Maka begitu juga pemikiran kita. Dalam peradaban zaman, pemikiran harus memiliki alas, harus memiliki lapik, supaya kita tidak terpijak kepada pemikiran yang mengotorkan kita punya akal. Kita tidak terpijak kepada pemikiran yang mencederakan akal. Kita tidak terpijak pemikiran yang ianya menjadikan akal kita najis. Kerana pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran yang semakin banyak dalam dunia. Kita ni salah satu je. Sama ada kita ini tidak pakai kasut, tapi kerana tempat itu bersih. Kita bayangkan sekarang, dalam surau ni, kapet ini adalah zaman sekarang. Pemikiran-pemikiran zaman sekarang. Kaki kita ini akal kita. Jadi kita nak berjalan di atas pemikiran orang-orang zaman sekarang ini, kita tak pakai kasut pasal apa? Pasal kita ni yakin zaman ini adalah zaman yang bersih daripada debu, noda dan juga najis-najis pemikiran. Tapi bila kita keluar daripada surau ini, kita terus sarungkan kasut, kita terus sarungkan slipper. Pasal apa? Kita tak yakin di luar sana itu lantainya, tanahnya itu bersih daripada kekotoran. Maksudnya, bila kita ini keluar, kita ini subhanallah, kalau dalam kita punya keluarga kita keluarga yang bersih pemikirannya, maka kita punya akal ini tidak kisah, tidak berlapik pun tidak apa. Tetapi bila kita keluar kepada peradaban zaman, kita harus pakai kasut. Pasal apa? Takut nanti pemikiran kita terpijak perkara yang mencederakan akal kita. Pemikiran kita terpijak benda-benda yang najis. Pemikiran kita ini subhanallah terpijak perkara-perkara yang kotor. Walaupun kita ini bukannya nampak pun, haiwan-haiwan buang najis dalam sentiasa di hadapan mata kita di luar sana, tapi tetap juga kita pakai kasut. Kenapa? Lagi-lagi dekat Malaysia ni, saya duduk kat Yaman, kalau orang berkaki ayam tu biasa je, tak pakai kasut tu macam biasa je, fenomena benda yang kita ni sentiasa nampak. Kalau dekat Malaysia ni tak pakai kasut tu pelik. Sama ada orang tu dia tak betul, tak sihat agaknya, ataupun selipernya kena curi hilang dekat surau. Harap-harap bukan surau ni.
Subhanallah. Balik kaki ayam lah, tak ada pakai kasut. Subhanallah. Sebab itulah ustaz pakai kasut dekat dalam kereta, sediakan slipper Jepun. Takut-takut nanti pergi surau ke masjid ke, keluar-keluar slipper tinggal sebelah lagi, wallahu a'lam, telah pun mungkin akikah lah dekat orang. Kan? Jadi dekat dalam kereta tu ada lagi lah slipper. Tapi yang pakai tu slipper yang cantik lah. Yang duduk dalam kereta tu slipper yang murah. Takut-takut nanti slipper kena curi, ada spare lagi. Kan slipper. Subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah, kalau kita tengok zaman sekarang ini, aneh dah manusia kalau tak pakai kasut. Rasa-rasanya lah kalau kita ini hidup di zaman hang jebat hang tuah dulu, tahun 1500 dahulu, rasanya manusia tak pakai kasut tu biasa. Yang pakai kasut tu cumanya orang-orang yang kerja di istana dan juga raja-raja saja. Ini memang benar. Orang zaman dahulu, sama ada mereka tu pakai sandal yang sedikit tu ataupun mereka memang tak pakai kasut. Ini biasa, subhanallah. Tapi bila sampai ke zaman sekarang, kalau orang tu tak pakai slipper, tak pakai kasut, ya aneh, pelik. Sangat-sangat pelik, subhanallah. Dalam peradaban sejarah, bangsa yang memang berkasut, tak ada seorang pun berkaki ayam daripada dinasti negeri Cina sahaja. Dekat negara Arab, orang tak pakai kasut biasa. Dekat Eropah, tak pakai kasut biasa. Nusantara lagilah biasa. Kita ni dekat Malaysia, tahun 1400 dulu, tahun 1300 Hijrah dulu, 300 Masihi dulu, memang kalau tak pakai kasut tu biasa. Subhanallah. Kita sekarang ni je yang memang semua orang pun pakai kasut. Subhanallah. Tapi bila orang Eropah dulu, mereka tu sama macam kita, ramai yang tak pakai kasut. Yang pakai kasut tu cuma orang atasan saja. Ketika mana ketamadunan Rom, ketamadunan Yunani, mereka semuanya tak pakai kasut. Yang pakai kasut tu cuma orang-orang besar saja. Subhanallah. Bila sampai saja mereka itu sudah pun maju, mereka pakai kasut sampai dalam rumah pun pakai kasut. Sekarang ni sampai masuk dalam rumah pun pakai kasut. Orang Jepun rasanya maju juga macam orang-orang barat, tapi dekat dalam rumah tetap buka kasut. Subhanallah. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah daripada sudut pandang yang zahir, yang kita nampak. Tetapi apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan merujuk kepada zahirnya, tapi merujuk kepada maknanya. Makna tidak berkasut itu makna berkaki ayam, maksudnya manusia yang tidak berjalan di atas pemikiran yang baik. Mereka berjalan atas pemikiran yang rosak. Astaghfirullahalazim. Terlebih lagi mereka berjalan di atas pemikiran yang bukan pemikiran daripada agama. Kemudiannya, orang-orang yang bertelanjang. Orang yang bertelanjang itu bukan maksudnya orang yang tidak berpakaian. Memang benarlah di akhir zaman makin ramai orang yang tidak pakai baju, betul. Tetapi itu untuk memperagakan, untuk filem, untuk model. Percayalah, model-model telanjang tu, astaghfirullahalazim, bila mereka itu keluar, mereka tetap pakai baju. Orang-orang yang berlakon filem, mereka tu bogel dalam filem saja. Bila keluar pakai baju mereka. Subhanallah. Maksudnya tidak ada manusia yang telanjang bulat. Tetapi maksud telanjang di sini, maksudnya orang yang tidak mengamalkan agama dalam kehidupan. Terutama sekali agama Islam. Kerana agama ini pakaian. Agama ini pakaian. Kalau kita ini tidak mengamalkan agama, maksudnya kita tidak berpakaian. Memang betullah kata Tuan Guru Ismail Qamus, mengatakan bahawasanya orang Islam zaman sekarang ni dua tempat je pakai agama, yang lain semuanya ikut cara barat.
Yang pertama nak kahwin, yang kedua bila dah mati. Bila nak kahwin carilah tok imam, tok qadi suruh nikahkan. Yang kedua bila nak mati, bila dah meninggal dunia barulah cari orang surau, cari orang masjid suruh uruskan jenazah. Subhanallah. Sambut hari jadi pakai topi bucu. Sambut hari jadi tiup lilin. Bukan budaya Islam. Subhanallah. Majlis-majlis bentang kapet merah, bukan budaya Islam. Subhanallah. Pakaian-pakaian itu majlis-majlis majlis Halloween tu bukan budaya Islam. Valentine Day bukannya budaya Islam. Tapi kita semua buat. Allahu Akbar. Mudahan apa yang kita lakukan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan mereka yang melakukan perkara-perkara yang merosakkan agamamu kerana mereka itu jahil, ya Allah. Orang jahil tak berdosa lah kalau buat. Kalau kita dah tahu jadi berdosa. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah orang yang miskin papa kerdana. Maksud miskin tu bukan maksudnya keuangannya, tapi miskin itu maksudnya tidak memiliki ilmu agama. Kerana ilmu agama ini adalah harta. Orang yang banyak ilmu maksudnya memiliki harta yang banyak. Dan yang terakhir sekali, mengembala kambing. Perkara ini lebih-lebih lagi lah tak relevan kalau kita ini nak sebutkan pada yang zahirnya. Maksudnya pada zahir memang orang itu subhanallah miskin, ataupun orang itu pengembala kambing. Kerana mana ada orang lagi mengembala kambing zaman sekarang? Mengembala kambing itu maksudnya dia bela kambing. Sampai waktu makan kambing tu dibuka kandangnya, diajak keluar meragut rumput. Itu maksudnya gembala kambing. Kalau kita ambil rumput bawa dekat kandang kambing, tu bukan gembala kambing. Itu menternak kambing. Beza ternak kambing dengan gembala kambing. Gembala kambing ni, kambing tu dilepaskan dan disuruh meragut rumput sendiri. Bila sampai mereka dah kenyang, barulah dibawa masuk ke dalam kandang mereka kembali. Itu gembala kambing. Kalau kita ambil rumput bawa ke kandang kambing, maksudnya itu menternak kambing, bukannya mengembala kambing. Orang dulu pun mereka memang saja kambing itu diberikan jalan-jalan supaya kambing itu lebih sihat. Sebab apa? Kambing kalau nak dijual kena dengan harga yang mahal. Jadi harga tu ikut berat kambing tu. Subhanallah. Ikut kesihatannya. Jadi itu adalah pada sudut yang zahir. Pada sudut yang batin ataupun daripada sudut yang maknawi, memberikan makna manusia di akhir zaman memiliki sifat yang sepatutnya ada pada pengembala kambing, tapi orang yang dah bukan pengembala kambing memilikinya. Sifat yang mahmudah yang sepatutnya ada pada pengembala kambing adalah tamak. Sifat tamak perlu ada pada pengembala kambing. Kerana orang yang mengembala kambing, dia wajib menjual kambingnya dengan harga yang paling mahal. Contohnya abang nak beli kambing saya harga 600. Abang ni pula nak beli kambing daripada saya harga 1000. Jadi saya pilih orang yang nak beli tu harga 1000 banding yang 600. Tamak tu maksudnya. Tapi sifat ini di akhir zaman dimiliki oleh bukan pengembala kambing lagi. Rasulullah mengatakan umat di akhir zaman ramai pengembala kambing. Sekarang ini dimaksudkan kita ini subhanallah yang tamak halaba itu pengembala kambing. Berapa ramai sebenarnya orang zaman sekarang yang dia tidak memiliki kambing, tetapi mereka itu sebenarnya pengembala kambing. Sifat tamak halaba, astaghfirullahalazim. Jadi 4 perkara ini. Yang pertama, orang yang mereka itu pemikirannya tak betul. Yang kedua, tidak mengamalkan agama. Yang ketiga, ilmu agama sangat cetek. Yang keempat, tamak halaba.
Orang yang memiliki empat sifat ini berlumba-lumba dalam pembangunan. Maksud berlumba-lumba dalam pembangunan bukannya membina bangunan yang tinggi, tetapi berlumba-lumba nak dapatkan jawatan. Jatuh menjatuhkan, rendah merendahkan, nak dapatkan jawatan. Subhanallah. Ada yang sanggupnya wal'iyadzubillah sampai membunuh untuk dapatkan jawatan tinggi. Ada yang sanggup subhanallah menabur fitnah untuk mendapatkan jawatan yang tinggi. Orang ini yang dikatakan yatatawaluna fil bunyan. Dalam bahasa Arab, tatawal itu maksudnya biadab. Tatawal itu maksudnya berlumba-lumba dalam kebiadaban. Kalau kamu sekali biadab, aku nak 2 kali biadab. Itu maksud tatawal. Dalam agama tidak disifatkan berlumba-lumba itu dengan tatawal, melainkan dengan tanafus. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dengan nikmat syurga itulah maka berlumba-lumbalah, bertanafuslah orang-orang yang inginkan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama tidak ada manusia yang berlumba-lumba dalam arti kata tatawul, melainkan orang-orang ahli dunia sahaja. Tatawul itu macam mana? Berlumba-lumba dengan menjatuhkan orang lain. Aku naik, engkau kena jatuh. Masing-masing mengatakan dia lebih baik banding yang lain. Guru kami mengatakan maksud tatawul di zaman sekarang berlumba-lumba membina sebuah pemikiran yang batil. Pemikiran yang batil inilah untuk dia dapatkan jawatan, untuk dia dapatkan keuangan, dapatkan kedudukan, pandangan manusia. Ini adalah benda yang dikejarkan oleh manusia di zaman sekarang. Astaghfirullahaladzim. Daripada sifat inilah berlakunya banyak daripada petanda hari kiamat. Berlakunya subhanallah kejatuhan empayar Islam disebabkan ini. Berlakunya ketirisan keuangan disebabkan ini. Berlakunya kepincangan dalam politik disebabkan perkara ini. Berlakunya sosial yang melarat disebabkan ini juga. Ini asas kepada semua terbentuknya semua petanda-petanda akhir zaman. Wallahu a'lam. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, menyelamatkan kita, membentengi kita dari segala pancaroba dan juga mara bahaya bala bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami terjauh daripada bencana alam ya Allah, dan juga bencana-bencana yang telah pun ditakdirkan oleh-Mu yang membahayakan kami ya Allah. Dan kami berlindung darimu ya Allah, daripada bencana jiwa dan juga bencana dalam jiwa kami ya Allah, yang memesongkan kami, yang menyesatkan kami, dan juga yang menjadikan kami goyah agamanya, goyah pemikiran dan juga keimanannya. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau ada salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, tersinggung nama pihak yang berada di dalam majlis ini. Akhir kalam aqulu qawli hadza li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.